Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi hari ini saya ada satu pendedahan menarik buat anda semua. Jadi pastikan anda bersama saya sehingga ke hujung siaran, dan jika audio jelas boleh maklumkan kepada saya. Ya. Tetapi sebelum saya mulakan topik saya, iaitu akhirnya Zahid menunjukkan belang, sekarang terbukti siapa big boss dalam blok kerajaan. Okey, sebelum saya ke tajuk utama, okey, saya ingin komen sedikit berhubung dengan pertanyaan yang diajukan kepada saya berhubung Majlis Rumah Terbuka PM. Jadi apa-apa berhubung Majlis Rumah Terbuka PM, akan saya buat satu live berasingan dalam 2 hingga 3 jam nanti. Jadi anda tonton live tersebutlah, mungkin dalam sejam lah. Okey, kerana semalam saya ada buat satu posting kecil di dalam Facebook. Masa buat posting tu saya tersilap tulis angka, ya. Dalam live saya kata rumah terbuka tu tak sampai pun 10,000 atau 10,000 orang, tapi dalam posting tu saya tulis kurang dari 4,000. Sebenarnya saya itu silap type lah. Saya merujuk kepada malam sebelumnya, sebab ada 2 event, ya. Malam sebelumnya, itu yang saya maksudkan lah. So itu tersilap. Tetapi yang lebih penting, saya akan buat satu live selepas ini untuk menjelaskan kenapa angka, ya, saya asyik sebutkan angka yang turun rumah terbuka tu. Saya akan jelaskan sebab rumah terbuka tu telah membuktikan 2 kesalahan besar kerajaan, ya, 2 kesalahan besar kerajaan. Baik, berbalik kepada tajuk hari ini, iaitu Zahid sudah tunjuk belang, terbukti siapa big boss dalam blok kerajaan, ya. So selama ni Zahid telah menunjukkan tanda-tanda bahawa dialah big boss dalam blok kerajaan dan Anwar di bawah bayang dia. Ini terbukti, ya. Dia umumkan pelantikan Ahmad Jazlan sebagai pengerusi badan GLC dan sebagainya. Yang ini tidak disenangi Anwar, sehingga Anwar terpaksa berkata keputusan itu ditangguhkan. Tetapi akhirnya Anwar mengalah, Ahmad Jazlan naik. Kemudian Zahid cuba kembali, Abdul Aziz, ya, dia cuba naikkan sebagai pengerusi. Dia umum Abdul Aziz dinaikkan sebagai pengerusi Kedah. Kemudian Anwar terpaksa sekali lagi mengumumkan bahawa itu ditangguh. Tapi percayalah, akhirnya Zahid akan dapat apa yang dia hendak. Dan Zahid sudah pun naikkan kroni-kroni dia, orang-orang dia dalam UMNO sebagai pengerusi GLC, Badan Berkanun dan sebagainya. Okey. So Zahid berdepan 47 pertuduhan jenayah pun dia boleh dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri, ya. Zahid yang ada hitam putih menunjukkan penglibatan dalam perolehan kapal LCS dalam skandal LCS dengan cara yang bukan hanya mencurigakan, ianya menunjukkan tanda-tanda jelas mungkin berlaku sogokan, rasuah dan sebagainya. Yang sebelum PRU15 Anwar beria-ia nak siasat, Rafizi bongkar penglibatan Zahid, dia ya nak siasat, selepas ini didiamkan, ya. Jadi maknanya kalau ikut kata Rafizi, ikut kata Anwar, seolah-olah mereka ni sedang menghalalkan rasuah dan mengaburi mata rakyat dengan asyik bercerita berkenaan dengan misi mereka untuk memerangi rasuah, supaya orang tak nampak bahawa sebenarnya kerajaan Anwar ni sudah terpesong. Okey. Baik. Baru-baru ni kalau kita lihat dalam kes pengampunan Najib, okey, Zahid UMNO terang-terang mengeluarkan kenyataan bahawa mereka ingin memohon agar Najib diampunkan. Ya, menteri, ada pemimpin-pemimpin UMNO termasuk Zahid sokong pengampunan Najib, dan mereka ingin berjumpa dengan Agong. Pada asalnya adalah untuk memohon Najib diampunkan. Kemudian setelah saya dan beberapa pihak termasuk peguam menjelaskan bahawa parti politik tidak ada hak untuk memohon pengampunan bagi mana-mana individu, kerana, ya, pengampunan ni orang yang boleh buat permohonan
ataupun rayuan adalah banduan, ahli keluarga banduan, jabatan penjara bawah seksyen-seksyen tertentu peraturan penjara, ataupun peguam banduan, bukannya parti politik. Ya. Jadi tiba-tiba ada satu orang pemimpin UMNO, dia pusing, dia kata kami tidak akan memohon untuk atau merayu untuk pengampunan Najib, kami hanya akan menyokong permohonan Najib. Jadi mereka buat U-turn, pusingan U. Okey. Tapi asalnya mereka UMNO nyatakan mereka hendak memohon. Okey. So UMNO adalah parti politik. Najib masuk penjara bukan atas kapasiti sebagai Presiden UMNO. Najib masuk penjara atas kapasiti sebagai Najib Razak dan juga Perdana Menteri Malaysia atau bekas Perdana Menteri Malaysia. Jadi bila kita cerita bekas Perdana Menteri Malaysia, parti politik tolak tepi. Jangan kata nak pertahan Najib, nak mohon pengampunan pun tak boleh. Okey. Alright. Jadi bila kita cerita bekas Perdana Menteri, ia melibatkan rakyat, ia melibatkan semua parti politik atau pihak-pihak politik berkepentingan, kerana ahli-ahli politik dari parti-parti politik masing-masing hendak menunjukkan rakyat bahawa mereka lah lebih layak untuk menjamin masa depan rakyat, untuk menjaga kebajikan rakyat. Jadi mereka semestinya perjuangkan benda yang betul. Dan oleh kerana Najib bekas Perdana Menteri, dan oleh kerana kesalahan Najib ini melibatkan dana negara, melibatkan kepercayaan rakyat yang telah persia-siakan, ya, Najib telah menganiayai, ya, kepercayaan rakyat, malah menipu rakyat, ya. Sebab sebelum PRU 14 dia kata sah derma Raja Arab Saudi. Selepas PRU 14 dalam temu ramah bersama Al Jazeera, Najib mengaku bahawa dia hanya menganggap itu derma Raja Arab Saudi. Maknanya dia telah perdaya rakyat, dia telah menipu rakyat. Jadi ini adalah antara Najib dengan rakyat, termasuk pemimpin-pemimpin politik, tidak kira parti politik mana, ya. Okey. So apabila kita cerita pengampunan Najib, seluruh rakyat ada hak, kerana ini melibatkan maruah rakyat, maruah negara. Satu negara busuk di seluruh dunia sebab Najib, ya. Jadi ada orang boleh beri komen, mereka tidak setuju Najib diampunkan, atau mereka setuju Najib diampunkan. Satu Malaysia boleh komen, satu Malaysia berhak memberi pendapat. Lebih-lebih lagi pemimpin politik, pemimpin parti politik. Jadi itulah yang telah dilakukan oleh Khalid Samad daripada Parti Amanah. Sebagai rakyat Malaysia dan sebagai pemimpin politik yang memperjuangkan kebenaran, Khalid Samad telah berkata dia tidak setuju Najib diampunkan, ya. Dan saya dan beberapa pihak lain juga telah mengkritik UMNO kerana pada asalnya UMNO hendak merayu untuk Najib diampunkan, tetapi akhirnya seorang pemimpin UMNO apabila digasak terpaksa mengaku bahawa mereka tidak akan memohon atau merayu Najib diampunkan, mereka hanya akan menyokong permohonan Najib. Jadi itu hak UMNO, tetapi ini adalah hak rakyat, hak lebih-lebih lagi pemimpin politik yang ingin menegakkan kebenaran untuk sama ada setuju atau menentang pengampunan UMNO, Najib. Jadi itu yang dilakukan oleh Khalid Samad. Dia kata tak setuju. Tiba-tiba Zahid keluar dan berkata mereka tidak suka, they don't appreciate, ya, komen daripada parti politik lain. Kepala otak, ya, don't appreciate, ya. Najib bukan milik UMNO dalam soal pengampunan ni. Dia bukan dipenjara atas kapasiti Presiden UMNO. Dia dipenjara kerana atas kapasiti bekas Perdana Menteri dan sebagai Najib Razak. Dan ini melibatkan penganiayaan kepercayaan rakyat Malaysia, ini melibatkan dana negara, ini melibatkan maruah negara, bukannya ada apa-apa kaitan dengan UMNO. Malah UMNO pun pernah dikatakan ada pihak-pihak tertentu menerima dana yang berkait dengan 1MDB, ya. So siapakah Zahid untuk memberi amaran kepada parti politik lain jangan sentuh isu Najib? Najib bukannya bapa Zahid, bukannya abang Zahid, bukannya suami Zahid. Tak tahulah kalau Zahid gay, ya. Najib adalah bekas Perdana Menteri rakyat Malaysia yang telah memalukan negara. Jadi Khalid Samad melakukan perkara yang betul, tetapi diserangnya Zahid Khalid Samad.
Jadi ini sebenarnya adalah petanda Zahid hanya menggunakan peluang ini untuk menyerang amanah. Zahid dah tunjuk belang. Sekarang kita tahu siapa big boss dalam kerajaan pimpinan atau blok kerajaan pimpinan Anwar. Ya. Siapakah Zahid untuk beri amaran kepada Khalid Samad? Mungkin ramai yang fikir Regi ni kalau dia tak suka Anwar ke dia tak suka ni, dia akan serang tidak kira mana-mana pemimpin asalkan pemimpin tu blok kerajaan. Bukan, anda tersilap. Hari ini saya beritahu, kalau anda ingat lagi satu video yang saya buat dulu, saya beritahu ada 4 calon yang saya setuju jika jadi Perdana Menteri sekiranya kerajaan Anwar tumbang. Saya namakan mereka. Ya. Saya kata mana-mana daripada 4 ni jadi Perdana Menteri asalkan bukannya daripada PH, asalkan bukannya daripada BN, saya akan sokong. Iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin, ya, atau kalau bukan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Hamzah Zainuddin. Dan daripada belah-belah daripada mereka yang tidak ada kerusi parlimen, perlu bertanding dulu kerusi parlimen, kemudian menang baru boleh dipertimbangkan sebagai Perdana Menteri. Saya juga namakan Tan Sri Anwar Musa dan Tun Mahathir. Jadi orang ingat saya hanya akan namakan atau sokong mereka yang belah pembangkang sahaja. Ini tidak betul. Tahukah anda, satu-satunya pemimpin daripada blok kerajaan yang ni, ya, yang ada kaliber dan kemampuan menjadi Perdana Menteri adalah Khalid Samad. Khalid Samad ni seorang berprinsip. Dia sangkut sebab dia dalam parti amanah. Ya, jadi dia tidak boleh seorang diri buat keputusan nak pergi sana pergi sini sebab kena ikut kolektif. Tapi Khalid Samad berprinsip. Saya mengaku Khalid Samad ni berprinsip. Khalid Samad berjuta kali lebih berkaliber nak jadi Perdana Menteri daripada Anwar. Anwar ni satu kesilapan besar lah pada pendapat peribadi saya lah. Ya, dia sedang membawa negara ke hala kehancuran. Dengan politik terpesong dia, dengan menipu rakyat, ya. Khalid Samad berkaliber. Sebab itu, ya, mereka terasa bila Khalid Samad bercakap. Ya, mereka terasa bila Khalid Samad bercakap. Walhal is none of Zahid's business. Ini tak ada kaitan dengan Zahid. Kalau Khalid Samad kata Najib tidak harus diampunkan. Jadi kita tahu sekarang bukan hanya Zahid terancam dengan Khalid, kita tahu siapakah big boss dalam blok kerajaan. Hang tengok Zahid ancam beri amaran ugut, ya, ugut nak putuskan hubungan dengan amanah sampai PH BN entah negeri mana, dia ugut nak putus hubungan dengan amanah di negeri itu. Macam gangster. Kita tahu apa yang PH beritahu, kononnya mereka bukannya takut kalau BN tinggalkan PH tu, bohong. Mereka, Anwar sebenarnya amat takut dia akan tumbang sekiranya ramai MP BN tinggalkan gambungan kerajaan. Ya, mereka amat takut. Dan sebab itu kita lihat Zahid ni bermaharaja lela. Jadi parti yang diterajui oleh seorang tertuduh jenayah, yang bukan hanya tertuduh 47 pertuduhan jenayah, siap pula terlibat dengan skandal LCS dan bukti hitam putih dah ada penglibatan Zahid dalam perolehan. Siap nama dia ada dalam Pandora Paper. PH janji nak siasat tapi tak siasat. Orang itu, parti tu, parti kecil tu sedang berlagak sebagai big boss dalam blok kerajaan. Kalau tak percaya, suruh Anwar nafi lah. So itu sahaja sehingga kita berjumpa, ya, sejam atau 2 jam nanti. Saya akan cerita berkenaan dengan Rumah Terbuka, 2 perkara yang melibatkan kesalahan kerajaan. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.